Otonomi ini tidak lagi perlu dipersoalkan, karena Sabah memangnya sebuah negara yang berotonomi. Setelah bapak-bapak pejuang kita, setelah mereka-mereka yang terlibat dalam perjuangan untuk memerdekakan Sabah, dan laungan gemah merdeka-merdeka telah dilaungkan pada tahun 1963, 31 Ogos. Maka sejak dari itulah Sabah adalah sebuah negara, dan secara langsung atau secara otomatiknya adalah sebuah negara yang berotonomi. Jadi apa yang ingin dipertikaikan di sini tentang otonomi? Sebenarnya dalam perkara ini, otonomi ini tidak perlu diminta atau diberikan oleh siapa lagi kepada kita, karena sememangnya Sabah ini negara yang berotonomi. Kerajaan Sabah adalah kerajaan yang mempunyai struktur politik yang membayangkan struktur politik sebuah negara. Ini tidak perlu dipertikaikan lagi. Dan juga Sabah juga mempunyai perlembagaan negaranya sendiri. Dan perlembagaan ini telah dibuat sejak tahun 1963 lagi, yang kita warisi daripada British. Dan soalnya sekarang, kenapa kita masih lagi memperjuangkan otonomi? Sedangkan otonomi ini memang secara otomatiknya telah menjadi hak mutlak kita setelah kita merdeka. Kekeliruan ini berlaku kerana di Malaysia ini ada dua peringkat kerajaan, yaitu satu kerajaan persekutuan Malaysia dan satu lagi kerajaan otonomi Sabah. Dan dalam konteks kita sekarang ini, Sabah, kerajaan Sabah memang berotonomi. Tetapi yang tidak mempunyai otonomi adalah pemimpin-pemimpin kerajaan negeri Sabah. Pada hari ini, mereka tidak mempunyai otonomi karena mereka di bawah cengkaman Barisan Nasional yang dikuasai oleh Melayu. Jadi di sini mereka menambahkan kekalutan, kekeliruan dalam perkara ini. Karena otonomi ini tidak perlu lagi kita meminta-minta. Otonomi ini telah menjadi hak mutlak kita, negara Sabah ini, setelah merdeka pada tahun 1963. Tetapi apa yang kita ingin selesaikan di sini adalah, adakah pemimpin-pemimpin Sabah ini akan berotonomi sekiranya mereka mempunyai ikatan atau di bawah naungan parti-parti gergasi dari Melayu? Contohnya pada ketika ini Pakatan Rakyat dan juga Barisan Nasional. Dan kedua-dua mereka ini tidak akan memberikan otonomi kepada pemimpin-pemimpin di Sabah. Dan bayangkan seandainya, dan tidak payah bayangkan dalam perkara ini, contohnya kerajaan Barisan Nasional hari ini, di mana Ketua Menteri Sabah tidak akan membuat keputusan dengan sewenang-wenangnya, ataupun dengan sendirinya, atau dengan secara konsensusnya, atau kesepakatan bersama-sama mereka-mereka yang lain di Sabah ini, tanpa mendapat kelulusan daripada Kuala Lumpur, daripada Perdana Menteri sendiri. Jadi ini menunjukkan seandainya kita bernaung ataupun di bawah penguasaan parti-parti yang bertaraf nasional seperti PKR, UMNO, Barisan Nasional dan juga Pakatan Rakyat, kita kena memohon, kita kena merujuk mereka apabila membuat keputusan. Dan inilah yang menyebabkan Sabah tidak berotonomi pada hari ini. Tetapi tidak perlu dituntut. Dan sebenarnya di dalam PRU ini, rakyat boleh memberikan sekali lagi kuasa yang ada di tangan mereka untuk melepaskan kerajaan Sabah ini daripada jajahan pihak Melayu, yaitu dengan memberikan kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin mereka yang tidak terikat dengan mana-mana pihak Melayu. Contohnya staf pada masa ini
kita tidak terikat dengan keputusan-keputusan daripada Pakatan Rakyat maupun Barisan Nasional. Dengan itu, apabila STA membentuk kerajaan besok, STA adalah kerajaan yang berotonomi. Karena secara otomatiknya apabila negara itu merdeka, dia berotonomi. Dan dalam masa yang sama, sekiranya pemimpin dalam parti itu tidak terikat dari mana-mana kuasa luar, yaitu kuasa yang lebih besar daripada mereka, seperti dalam konteks ini kuasa-kuasa parti politik dari Melayu, maka kerajaan negeri yang dibentuk oleh parti tempatan ini adalah berotonomi, tidak terikat. Jadi dalam pada waktu ini, seandainya rakyat itu inginkan kerajaan Sabah yang berotonomi, maka pilihlah parti-parti yang memperjuangkan ajanda Borneo, di mana tidak bertuankan kepada mana-mana pihak parti-parti dari Melaya. Dan ini menyelesaikan satu perkara otonomi ini. Dengan itu kita tidak perlu lagi berfikir, bercakap, pertikaikan, berjuang. Karena ini adalah sudah menjadi milik kita. Hanya secara teknikalnya sahaja tidak dapat diselesaikan kerana pemimpin kita pada hari ini terikat dengan kuasa daripada parti-parti yang lebih besar di Melaya. Dan dengan itu, kuasa otonomi itu adalah di kuasa kita sendiri, di tangan kita. Jadi gunakanlah dia sebaik mungkin. Orang Sabah kena bijak di dalam pilihan raya ini. Seandainya tidak bijak, maka otonomi itu hanyalah satu perkataan yang mungkin tidak akan kita capai.